Okey, kejap ya. Okey, so untuk klinik kita hari ni, kita akan cover conclusion dan recommendation, betul? Betul. Okey, kejap ni. Saya kena record dulu. Sekejap Okay, so untuk hari ni kita akan cover chapter conclusion dan recommendation. So this is the last chapter for your final report ataupun thesis. So by now kita dah berada di week yang ke-8, betul? 8 kan, betul tak? Di week yang ke-8, kalau tak silap saya mengikut kamu punya timeline untuk FYP, sepatutnya pada minggu yang minggu yang ke-12. 12 atau minggu 13. So minggu 13 kamu akan submit kamu punya technical paper bersama dengan workshop dari mungkin nanti dari salah seorang pensyarah kita. But then sekarang kita berada di minggu ke-8 dan untuk kamu hasilkan kamu punya technical paper, kamu punya thesis perlu dah siap sebenarnya. Dah siap tu maksudnya kamu dah siap buat testing, kamu dah dapat data analisis, kamu dah hantar pada supervisor kamu untuk semakan dan kamu dah finalize content dekat dalam thesis kamu. Which means sebelum minggu 13 kamu sepatutnya dah siap semuanya lah. At least kalau kamu hantar seminggu sebelum tu kepada supervisor, dan kamu berbaki lebih kurang 4 minggu sahaja untuk kamu siapkan chapter conclusion dan recommendation, which is the last chapter for your final report, termasuk dengan testing dan lain-lain dalam projek kamu. So sepatutnya pada minggu ni, by right kamu sepatutnya dah siap ataupun hampir siap testing untuk kamu punya projek so that you can do your analysis, you can get your result, barulah kita boleh conclude dan recommend penambahbaikan yang sepatutnya untuk kamu punya sistem. Okay, so kita nak tengok hari ni dalam chapter yang terakhir ni apa yang kamu akan letak di dalam kamu punya final report. So kebiasaannya untuk chapter yang terakhir sama dengan chapter-chapter yang lain lah. So dia akan dimulakan dengan introduction. So kita nak tengok apa yang kita akan tulis dalam bahagian introduction, apa yang kamu akan letak di bahagian recommendation dan apa yang kamu akan letak di bahagian conclusion. So yang ni sebenarnya content untuk thesis ni terpulang pada supervisor kamu. Okay, sebab kalau macam student yang bawah supervision saya, kebiasaannya apa yang student lain letak di chapter 1, especially part project constraint, limitation, yang tu saya akan minta mereka masukkan dalam chapter yang terakhir ni supaya nampak dia punya flow of content instead of dia letakkan di dalam chapter 1. Okay, tapi chapter yang terakhir ni, this is the compulsory part that you should put in your final report. So kalau supervisor minta tambah subtopik yang lain, kamu kena tambahlah ikut supervisor masing-masing. Okay, so untuk introduction. Kebiasaannya dekat bahagian introduction, kita akan discuss tentang apa yang kamu dah capai di akhir projek kamu sebab kita nak conclude. Okay, so biasanya in this chapter, the writer discusses the completed project in general. Kenapa in general? Sebab di bahagian
recommendation, kita akan detailkan apa kekurangan dekat projek tu dan apa cadangan penambahbaikan yang kamu nak usulkan dalam kamu punya thesis. Okay, so basically at the introduction part, you will explain about what the project that you have completed achieve, and future works, kita akan letak advantages and disadvantages of the project. In short, okay, in short sebab kita akan detailkan di bahagian recommendation nanti. So kebiasaannya introduction ni tak sampai separuh page pun. So usually lebih kurang 1/3 daripada the whole page untuk introduction. So dia sangat sedikit. Kalau untuk student saya, kebiasaannya bahagian introduction ni, saya akan minta mereka describe what is the objective. Okay, sebab dekat chapter 1 kita dah cerita objektif dan apa yang akan dicapai oleh setiap objektif. Tapi dekat bahagian chapter terakhir ni, saya akan minta mereka letak lagi sekali objektif, tapi penjelasannya adalah merujuk kepada setiap objektif itu macam mana dia dicapai. Di chapter berapa dia dicapai. Sebab thesis kita bukanlah orang kata report yang pendek. So your thesis is minimum at 50 pages. So bila orang lain yang akan baca thesis kamu, dia tak akan baca page by page. Okay, contoh katakanlah kamu dah habis FYP, kamu dah siap kamu punya thesis, and then the next sem, the next years, junior kamu akan refer thesis kamu. So bila dia refer thesis kamu, mungkin dia nak buat tajuk yang lebih kurang dengan kamu, dia akan refer kepada bahagian tertentu sahaja yang boleh tolong dia untuk develop dia punya idea on project yang dia nak buat. So that is why bila kita letakkan objektif di chapter yang pertama, sedangkan junior kamu nak tengok cadangan recommendation sahaja di chapter yang terakhir. So bila kamu terus letak recommendation, dia tak tahu kenapa kamu recommend macam tu. Which is why dekat dalam bahagian introduction kita akan cerita objektif projek telah dicapai. Okay, tu yang dikata achievement dekat sini. So objektif apa yang telah dicapai dan macam mana dia dicapai. Maksudnya result untuk setiap objektif tu berada di chapter keberapa. Adakah dia berada di chapter yang ketiga, keempat, section yang mana satu, sebab dekat dalam thesis kita akan ada banyak section untuk setiap chapter. So that is why dia kata dekat sini, kita akan discuss the completed project, okay, in terms of the objective ataupun in terms of the achievement in general. Okay, and future works are advantages and disadvantages of the project. So yang ni untuk bahagian introduction. So selepas kita cerita in brief, okay, this is what we have done in our project. And the objective of this project has been achieved and shown in chapter 4, chapter 3, chapter berapa yang terlibat. And barulah kita masuk dekat recommendation. So dekat recommendation, kita akan suggest future improvement. So bila kita letak future improvement, kita bukan listkan point by point. Okay, because this is a thesis, not technical paper. So dalam bahagian recommendation, kita akan terangkan by paragraph. So kalau kamu ada 3 cadangan penambahbaikan, kamu akan ada 3 paragraph. So cara nak tulis ayat untuk bahagian recommendation, okay, this is few samples that you can refer. So contohnya dekat sini dia cakap, in future, we plan to extend this study. So yang ni adalah screenshot dari penulisan paper. So dia bukan penulisan thesis. So kalau macam saya, untuk student saya tak galakkan dia guna kata ganti diri yang pertama dalam penulisan. So instead of dia tulis in future we plan, saya akan ubah mungkin jadi in future this study can be extended by investigating. Okay, contoh yang ni dia buat projek tentang kebaikan essential oil terhadap emosi. Okay, so dia letak kat sini eksperimen yang dia buat tu, dia bercadang untuk extend
Okay, by investigating other common emotions. Maksudnya dekat dalam paper dia, tak silap saya mungkin dia refer tentang emosi untuk marah. Okay, tapi dekat sini dia nak extend, instead of dia cover emosi marah sahaja dalam penulisan dia, dia nak extend projek dia. We should cover on happiness, on anxiety dan lain-lain. So ini adalah cara kita letakkan cadangan penambahbaikan. So bila kamu dah letak cadangan dekat situ, dia akan jadi satu ayat sahaja. So daripada satu ayat tu, kamu explain. Okay, when you suggest to investigate, how do you suggest to investigate? Mungkin ada tool yang kamu rasa patut digunakan. Mungkin ada part yang kamu rasa patut di-highlight atau fokus dekat dalam cadangan penambahbaikan. So dekat situlah kita elaborate dan cadangkan penambahbaikan. Okay, so yang ni adalah technical paper. So dia tak asingkan by perenggan. Okay, tapi kamu menulis dalam thesis, so asingkan untuk setiap satu cadangan penambahbaikan ni, kita letak dalam satu paragraf yang berasingan. Okay, so dekat sini satu dia plan untuk extend dia punya setting of the experiment. And then dia letak lagi cadangan lain. We will also conduct power analysis. Maksudnya dia nak extend dia punya data analysis. Mungkin dekat dalam kamu punya project, kamu punya data analysis adalah deskriptif. Maksudnya kamu cuma letak pie chart, bar chart. Tapi kamu tak buat kajian tentang ataupun projek tentang apa hubungan antara setiap graf yang kamu dah hasilkan dekat dalam projek tu. So, boleh letak juga yang tu dekat bahagian cadangan penambahbaikan. Okay, so kita tengok contoh yang lain. Ini adalah cara dia letak dia punya recommendation. Okay, so dekat sini dia cerita, we have shown this project is effective and reliable. However, further validation may still be performed. So kalau kamu tahu kekurangan projek kamu, kita tak terus directly specify dekat situ, ini adalah kekurangan projek kami. Projek ini tidak mampu menghasilkan jadi perlukan apa. So sebelum dalam academic writing, bila kita nak ceritakan tentang sesuatu yang ada disadvantages, kita akan mulakan dengan mukadimah yang baik, okay, a good introduction. Contohnya dekat sini, sebelum dia cakap projek dia kekurangan part testing ataupun validation, dia cerita dulu, okay, walaupun dia kurang validation tapi kebaikannya adalah dia efektif dan reliable. So be confident on your project. Letakkan orang kata good sentence on what is the good thing about your project. Okay, so bila kamu letak macam tu, barulah kita letak dengan cadangan kita atas kekurangan projek tu. So kebiasaannya dekat dalam recommendation, kita akan letak kalau kamu tahu kamu punya projek tu dah siap, okay, kalau kamu dah siap, kalau belum siap pun kamu boleh sebenarnya nak habiskan chapter recommendation ni. Okay, given that you tahu apa sampai takat mana kamu punya projek lah. So kebiasaannya bahagian recommendation, kita akan cerita tentang one, for example, if you are given more time to do development or testing for your project, what will you do to improve apa yang kamu dah siap pada waktu tu. Okay, so itu satu adalah recommendation untuk benda-benda yang kamu tak sempat nak buat. Okay, but then dekat recommendation juga kita akan letakkan sesuatu yang kita tak cover dalam kita punya scope project. So kalau kamu ingat, dalam chapter 1, kita ada bahagian scope. So dekat bahagian scope, kamu cerita apa yang kamu cover dan apa yang kamu tak cover dekat kamu punya project. So part yang kamu tak cover tu pun boleh digunakan sebenarnya sebagai recommendation untuk projek kamu. Contoh, mungkin projek kamu buat
Contoh mungkin multimedia application ataupun augmented reality, AR ataupun VR untuk mungkin projek sejarah yang cover dekat negeri Johor sahaja. So itu adalah skop lah, kamu cover Johor sahaja. So dekat recommendation, kamu boleh cadangkan selain Johor, apa negeri-negeri bersejarah lain yang kamu boleh extend untuk improve kamu punya projek dekat dalam AR dan VR tu. Okay, so recommendation tak semestinya kita letakkan tentang kelemahan projek kita, tapi kita boleh fokus pada skop, kita boleh fokus pada part apa yang kamu akan buat kalau kamu diberi lebih masa. Okay, dan kalau kamu nak lebih detail lagi ataupun kalau kamu tak ada idea, kamu boleh tengok apa kekurangan dekat projek kamu. Okay, so kekurangan dekat projek tu, mungkin kamu buat, kamu nampak ada certain part kelemahan yang kamu tak boleh nak atasi dalam projek. Maksudnya, mungkin kamu tak dapat atasi disebabkan kamu tak ada teknologi yang diperlukan, mungkin kamu tak ada skill yang diperlukan, ataupun mungkin kamu tak cukup, orang kata, team strength, okay, yang diperlukan untuk siapkan projek tu. So, kamu boleh letak yang tu juga sebagai recommendation. So, ada banyak aspek sebenarnya yang kita boleh tulis dekat recommendation instead of hanya cadangkan sesuatu berdasarkan kekurangan daripada projek. Okay? Ataupun mungkin ada part yang kamu sebenarnya tak siap ataupun tak boleh nak buat dalam projek kamu. So, benda-benda tu kita boleh letakkan sebagai future improvement in a project. Okay. So, kita tengok satu lagi contoh kat sini. Okay. So, tadi yang author yang ni, dia terangkan kebaikan sistem dia dulu. Lepas tu baru dia cadangkan apa yang perlu dibuat, apa yang kurang dekat projek dia. Okay, and then kita tengok lagi dekat sini, dia tulis, we have used such pattern for smartphone and mobile application. So, dia cerita, dekat dalam dia punya projek, dia gunakan something untuk smartphone, untuk application, tapi dia tak sempat testing pun apa yang dia pakai dekat dalam dia punya projek. So, itu yang dia letak cadangan kat sini, require validation and refinement. So, tak semestinya bila projek kamu siap, kamu dah testing, maksudnya dia okey. So, mungkin ada part yang masih memerlukan orang kata ibarat alpha beta testing. So, masih lagi perlu diuji lagi sekali ataupun diteliti lagi. So, dekat situ kita boleh letakkan cadangan penambahbaikan. Madam, Ya? saya rasa Madam belum share screen. Oh, okay, sorry. Saya belum share screen kejap. Sorry, Madam. Thank you, Ama. Kenapa tak bagi tahu saya tak share screen? Okay, kejap. Kejap ya. Nampak tak? Nampak. Nampak, Nampak Madam? Okay, so ni tadi kita punya content untuk chapter ni lah. So ada 3 subtopik. Okay, and then kita ada introduction. Apa yang kamu perlu cerita dekat dalam chapter intro, dekat bahagian subtopik introduction. Benar lah saya cakap lama-lama, tak ada siapa pun bagi tahu. Okay, so dekat introduction ni, kita cerita in general sahaja. Untuk setiap objektif kamu, apa yang dah dicapai, dekat chapter berapa sebenarnya kamu letak result-result dia. Okay, and then kita letak advantages and disadvantages but in short. Sebab bahagian introduction ni hanya mengambil lebih kurang 1/3 daripada kamu punya the whole page. Okay, sebab chapter yang terakhir ni, kebiasaannya student akan tulis tak sampai 5 page. Okay, so minimum dalam 2 page lah. So kebiasaannya 2 atau 3 page sahaja untuk penulisan chapter ni. So 1/3 dari 1 page
digunakan untuk introduction. Okay, and then recommendation ni part yang panjang. So kebiasaannya recommendation ni akan ambil lebih kurang 1,5 page ataupun 2 page sebab kita akan asingkan dalam perenggan. Okay, so dekat recommendation ni kita letak future improvement. So yang ni adalah contoh-contoh cara penulisan untuk bahagian recommendation. Okay, so dekat sini kita akan letak in future, this project should be extended by, so kita should be extended by, and then kita letak apa suggestion kita. So bila kamu letak suggestion, kita kena ada description, so elaborate. Okay, jelaskan apa maksud kamu bila kamu cadangkan macam tu. Sebab yang membaca tesis kamu ni mungkin junior, mungkin orang luar, mungkin pensyarah yang lain yang dia nak cadangkan satu improvement kepada student FYP dia. So be detail when you describe about your suggestion. So yang ni adalah contoh yang pertama lah, cara penulisan ataupun idea untuk apa yang kamu nak letak dalam recommendation. So dalam recommendation kita boleh cadangkan apa yang kamu tak sempat buat dan jadikan dia sebagai future improvement. Ataupun apa yang kamu sempat buat tapi masih ada kekurangan pun kita boleh jadikan sebagai recommendation. Okay, ataupun kelemahan yang kamu nampak dekat projek kamu pun kita boleh cadangkan sebagai recommendation, ataupun apa yang kamu tak cover dekat scope. Okay, contoh, bila kamu present kamu punya projek nanti, berkemungkinan panel akan tanya, okay, kenapa you buat projek macam ni ya? Kenapa you tak cover this part? So mungkin kamu akan kata yang that is beyond your scope. So kamu tak cover dekat dalam kamu punya projek. But then, apa yang panel tu tanya, boleh kamu masukkan dalam future improvement sebenarnya. So it's one of idea on how you can improve your project. Walaupun dia tak ada dekat dalam scope kamu, tapi it's a good thing if you can put that in your project. So kita jadikan dia sebagai recommendation. Okay, so kita tengok lagi contoh dekat sini. Okay, so dia cakap dekat sini, as for future work. Okay, so ada banyak cara kita nak start dengan ayat untuk recommendation. Sama ada kita start in the future ataupun as future work. Okay, ataupun in this work. Ada banyak ayat. Sini pun sama, as future work. Okay, so boleh tengok kamu sepatutnya waktu kamu buat chapter 2, kamu buat LR, kamu buat chapter intro, kamu sepatutnya dah ada rujukan. Okay, so kamu akan refer sebenarnya beberapa paper untuk kamu cite. So, kamu boleh tengok dekat paper tu, kebiasaannya di hujung paper, bahagian conclusion, bahagian future works, dekat situ biasanya dia ada letak ayat cara macam mana dia tulis recommendation ataupun future improvement untuk dia punya projek. So boleh tengok dekat situ cara macam mana dia strukturkan ayat dia untuk penulisan idea tentang recommendation. Okay, so dekat sini contoh yang ni dia letak as for future work, if it is desired to propose additional combination, it would be convenient. So dia letak dekat situ, it would be convenient to implement apa. Okay, so dia tak terus cakap, okay, for future we should implement blah blah blah. Okay, so dia letak ayat yang proper because this is academic writing. Kamu ada belajar English writing waktu kamu di semester-semester awal dulu. So ni adalah masanya untuk kamu implement apa yang kamu dah belajar. Okay, so dia cakap dekat sini, it would be convenient to implement. Okay, so dia tak letak kat situ. Sorry. Dia tak letak dekat situ, you should implement. This thing should be implement. So letak ayat yang proper. Okay, so dekat sini, bila dia cadangkan implement a process. So satu dekat situ dia letak cadangan. But then, dia describe.
macam mana proses tu perlu berlaku. So dia bagi guide on orang yang akan datang, yang akan sambung projek dia, macam mana orang tu nak sambung kerja dia. So dia cerita kat sini, implement the process by studying behavior. So kalau dia buat behavioral ataupun dia study tentang disiplin, ataupun dia study tentang academic achievement. So dia extend tambah satu lagi part behavior. Ataupun on the other hand, it would be interesting. Tadi dia kata it would be convenient. Sini dia cakap it would be interesting to have one or more metric associated with the process. Maksudnya, contoh, katakan kamu buat FYP, kamu cover dekat dalam kamu punya projek untuk security sahaja. So dia cadangkan, coverlah bahagian lain, mungkin usability, user friendliness dan yang lain-lain dekat dalam projek. So yang ni cara nak tulis ayat untuk cadangkan penambahbaikan dan macam mana nak describe the content. Okay, so kita tengok lagi contoh kat sini. So sini dia ada letak lagi. In this work, usability has been considered as the core. So dia ada mukadimah sebelum dia cadangkan terus apa future improvement yang dia nak letak dekat dalam writing. So sama macam tu, sebelum kamu mulakan kamu punya writing tentang for this project, we recommend one, blah blah blah. Okay, so sebelum kita start tu, letakkan introductory sentence. Okay, contoh, in this work, security is the most important part for IoT project. So lepas tu barulah we would like to extend ataupun scope of this study can be extend by kamu letak apa yang kamu cadangkan untuk penambahbaikan. Okay. Okay, so dekat sini ada lagi contoh. Given the promising result so far, so dia relate dengan result dari chapter sebelum tu. So sebelum kamu ada chapter recommendation, conclusion, kamu ada chapter result. So dekat sini dia relate dengan result dia. Given the promising result so far, however, okay, walaupun result yang dia dapat tu bagus, but we do recommend to use okay, for researcher who use this in their work to begin building database. Okay, so dia suggest dekat situ, instead of pakai paper-based testing, buat database untuk test part-part yang lain. We certainly intend to do so. Okay, so yang ni cara untuk letak recommendation. So tadi, kita boleh refer scope untuk recommendation. Kita boleh refer juga dekat sini result untuk recommendation. Okay, tak semestinya result kamu tak elok, baru kamu cadangkan penambahbaikan. Result yang elok pun kita boleh cadangkan penambahbaikan. How to make things better. Okay. And then kita boleh letak disadvantages sebagai cadangan penambahbaikan. Ataupun what you are not able to finish in the project pun kita boleh cadangkan sebagai penambahbaikan. What you are unable to do for your project pun kita boleh letakkan sebagai cadangan penambahbaikan. Okay. Ataupun contoh dekat sini ada yang lain. As future work, survey will be conducted. Ni maksudnya dia memang akan sambung dia punya kerja dalam waktu yang lain. So dia cerita dekat sini, dia dah booking dekat situ. This is what we will do in future. Okay. So kalau macam kes kamu tak akan buat in future lah. So kita cadangkan untuk orang lain yang akan extend kita punya projek. So dekat situ kita boleh letak as future work, survey should be conducted to validate the result obtained in this paper. Moreover, we plan to prepare catalog which may be used for software and system requirement. Okay, so ni adalah cara untuk menulis recommendation di dalam kamu punya chapter yang terakhir. Ada soalan ke sebelum kita masuk the last subtopic?
Okey tak? Tak ada soalan, madam. Okey, tak ada soalan Sekejap saya tengok ada chat. Okay, so kita tengok dekat conclusion. So sebenarnya dekat chapter yang terakhir ni recommendation adalah part yang paling yang terpanjang dalam 3 subtopik ni lah. Okay, so conclusion is what you write based on finding during testing and their implication. Okay, so kamu kena refer kepada apa yang kamu dapat, apa yang kamu conclude daripada kamu punya testing. Sebab lepas kamu dah siap projek kamu kena buat testing. Baru boleh tulis chapter, baru boleh tulis technical paper. Okay, so conclusion kita akan tulis berdasarkan result. Kalau tadi recommendation, ada banyak part yang kita boleh letak sebagai recommendation. Okay, but for conclusion, mostly are based on finding. Okay, so dekat sini, dia cerita cara nak buat conclusion. So when you write conclusion, okay, salah satu cara bukanlah kita letak in conclusion, this project has successfully achieved. Tak, kita tak tulis macam tu. Okay, so in conclusion, biasanya kita akan conclude, okay, apa sebenarnya yang kamu dah testing? Apa sebenarnya yang kamu dah develop? Okay, so dekat situ dia letak this study has, dia explain apa yang dia dah buat. Bila dia explain apa yang dia dah buat, baru dia conclude, okay, so based on the testing that we have done, this is what we observe. This is what we conclude based on the finding. Okay, and furthermore, the percentage for average was berapa? Okay, so yang tu kita letakkan sebagai conclusion. So kalau dekat dalam conclusion, kejap saya check ada satu contoh. Sekejap ya. Sekejap saya buka contoh thesis. Thesis. Conclusion. Suggestion. Okay, kejap Thesis. Suggestion. Okay. Okay, boleh nampak tak saya share PDF ni? Nampak tak? Nampak, madam? Nampak Okay. So, kebiasaannya kalau yang bukan bawah supervision saya, memang kebiasaannya kamu akan letakkan conclusion sebagai part yang terakhir lah, macam yang kita tengok dekat PowerPoint tadi. Okay, so ada conclusion. Maksudnya kamu nak conclude the whole writing. Okay, but then untuk kalau student saya boleh tengok contoh penulisan thesis dia untuk chapter conclusion and suggestion. So dekat bahagian introduction, dekat sini dia cerita this project has developed blah 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 and this is the objective. Okay, so dia cerita apa objektif yang dia buat. Okay, and then baru dia letak advantages and disadvantages of the project. Tu tadi apa yang kita tengok lah. Okay, and then saya minta dia tambah implication. And then ada limitation. So limitation ni untuk yang student lain, kebiasaannya kamu akan letak dalam chapter 1. Tapi student saya akan minta dia letak dekat chapter 5 so that kita nampak flow dari recommendation dengan yang lain-lain, apa sebenarnya limitation of the project.
Okay, and then baru kita letak suggestion for improvement. Okay, so asingkan semuanya dekat dalam bentuk paragraph. So kalau kita tengok dekat sini, ni satu contoh. Untuk chapter conclusion and recommendation, diambil 1 page, 2 page, 3 page sahaja. Okay, ni satu contoh. Kita tengok satu lagi contoh yang lain. Okay, so dekat bahagian conclusion. So, kita cerita apa objektifnya dalam satu ayat. Okay, kebiasaannya objektif memang satu ayat lah. Okay, but then they explain macam mana dia capai objektif tu sebenarnya. Apa sebenarnya yang dia dah letak dalam projek dia untuk objektif tu. So, itu adalah apa yang kita letak di bahagian introduction. But then terpulang juga pada supervisor kamu, dia nak kamu tulis macam mana. Sebab lain supervisor, lain dia punya writing style. So, boleh refer contoh-contoh thesis dari supervisor kamu untuk student-student dia yang sebelum tu. Okay, so mungkin dekat situ kamu boleh nampak kebiasaannya supervisor kamu nakkan writing yang macam mana untuk setiap chapter. Okay, so yang ni hanyalah guideline untuk basic komponen yang kamu perlu ada dalam kamu punya chapter terakhir, dan saya tunjukkan juga di extra part lah kalau untuk student saya apa yang mereka akan letak. So ini tak bermaksud kamu compulsory kena letak objektif ya dekat introduction. Okay, so yang ni bila kamu dah tulis the first paragraph ni, terpulang. Kalau supervisor kamu nak kamu explain lagi in detail, boleh. Kalau supervisor kamu nak kamu pendek dalam satu paragraf ni saja, pun dah mencukupi. But then kamu kena cadangkan yang lebih dekat bahagian suggestion and recommendation. Okay, so yang ni limitation yang ada dalam chapter 1 biasanya. And then kita ada suggestion. So suggestion kita letaklah dalam perenggan. Okay, dalam perenggan kita letak macam bahagian recommendation tadilah yang kita tengok. Okay, suggestion and recommendation is the same thing. Okay, so dekat chapter yang ni, student ni dia buat 1, 2, 3, 4 page. Okay, so kebiasaannya itulah jumlah page untuk chapter yang terakhir. So dia sangat pendek. Kebiasaannya untuk chapter yang terakhir ni dalam 1 hari kamu dah boleh siap writing. Tak ada masalah sebab dia simple. Tak macam chapter 2, 3 dan 4. Okay. So, basically dekat bahagian conclusion, kita conclude apa yang kita dah dapat di bahagian testing dan bahagian-bahagian lain ataupun untuk the whole project. Apa yang kamu dah capai, apa yang kamu dah siap. Daripada apa yang dah siap tu, kamu nampak tak apa-apa perbezaan yang ketara? Mungkin dari segi implementation, mungkin dari segi testing, mungkin dari segi analisis. Okay, so yang tu kita boleh concludekan dekat sini. Okay, so sampai di penghujung chapter 5. So tak banyak sebenarnya yang kita letakkan dalam chapter 5. Ada apa-apa soalan ke? Okey tak? Ada nak tanya apa-apa ke untuk chapter ni? Okey Tak ada masalah. Siapa dekat sini yang dah siap chapter 5 dah writing dia? Ada tak yang dah siap chapter 5? Tak ada. Okay, so hopefully apa yang kita dah tengok hari ni dapat bantu kamu untuk tulis kamu punya chapter yang terakhir ni. Okay, kita dah hampir sampai di penghujung semester. So hopefully penulisan kamu akan lebih senang. Okay, so sebelum kita habiskan sesi kita hari ni, boleh buka kamera tak? Kita nak ambil gambar.